Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Sahibul Fadilah Ustaz Khair, pengurusi masjid kita, pengurus seluruh pegawai, ahli jawatan kuasa. Seterusnya saya kira yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat yang sama-sama hadir pada malam ini. Saya kira ada yang hadir kerana sememangnya kita ahli qaryah di sini, dan ada juga yang mungkin dalam perjalanan daripada tempat kerja untuk pulang ke rumah. Apapun, pasti semuanya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama menjadi tetamu Allah di rumah Allah yang sangat cantik ini, Masjid Putra Haid. Semoga kita mendapat kebaikan daripada i'tikaf kita pada malam ini. Pertama sekali, kita biasa mendengar hadis Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, orang yang kalau dia tidak pandai mengucap terima kasih kepada manusia, itulah orang yang tak pandai syukur pada Allah. Maka di mukaddimah ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid, terutamanya Sahibul Fadilah Ustaz Khair, pengurusi, kerana menjemput saya yang fakir lagi dhaif ini untuk saya bersama dengan insan-insan yang mulia dan hebat di masjid ini. Saya doa dengan sangka baik daripada insan yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu saya sepanjang bersama dalam majlis ini. Allah bantu kita semua menjadikan kita duduk benar-benar i'tikaf dan merasa ibadah pada Allah, dan ibadah kita itu pula diterima oleh Allah. Itu harapan kita yang pertamalah, semua yang dikasihi sekalian. Kalau kita tengok dalam Sunan Ibnu Majah, dalam hadis yang sampai kepada kita, diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Zar, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dharrin, wala an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin, wala an taghduwa fata'allama baban min al-ilm umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa raka'atin. Wahai Abu Zar, kata Nabi, ya, sekali lagi dalam Sunan Ibnu Majah, wahai Abu Zar, engkau berpagi, maksudnya engkau datang, lantas engkau duduk, kemudian engkau mempelajari satu ayat dari kitab Allah. Kita mungkin nak letak value pada duduk bersila bersimpuh kita pada malam ini, sebab kata cerdik pandai, kalau kita tak nampak benda itu berharga, manusia tak menghargainya. Sebab kita biasa lepak-lepak, kita biasa duduk di Starbucks, kita duduk di kedai kopi. Adakah sama duduk di situ dengan di sini? Maka kalau kita nak nampak nilainya, Nabi menyebut kepada Abu Zar, engkau datang dan duduk, lantas engkau mempelajari satu ayat Allah. Maknanya dengan sebab duduk itu kita dapat faham daripada sebuah pembelajaran satu ayat Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun, itu lebih baik, kata Nabi, min an tusalliya, daripada engkau wahai Abu Zar melakukan solat sunat. Sebanyak mana?
mi'ata raka'ah, 100 rakaat. Ya tuan-tuan, kita duduk sahaja kita duduk sahaja dan kita cuba mempelajari dan kita memahami satu ayat Allah. Seperti ya, kalau mungkin, sebab ada juga setengah tempat dia marah, ya, dia kata ni apa you all duk apa ngaji maaf saya mengaji, bila nak amal dia pun ambil sejadah, dia cari penjuru di luar, maka dia sembahyang sunat, berzikir, baca Quran boleh, tetapi dengan syarat dia buat sampai 100 rakaat. Tuan-tuan macam tak terkejut pun 100 rakaat? Ya, mungkin tuan-tuan kata biasalah, kami pun tadi daripada subuh sampai ke maghrib ni alhamdulillah 300 rakaat. Jadi sebab tu bila kata 100 rakaat, tuan-tuan macam tak terkejut pun. Baik, maknanya bagi tahu bahawa amal itu nampak kecil pada kita tapi besar pada Allah. Maka sebab tu Allah gandakan. Kalau tidak, masakan Allah sebut dalam Al-Quran, Qur Rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Tuhan aku, zidni ilma. Kalau kita tak sanggup duduk untuk ilmu, bagaimana mungkin bertambah? Kalau bila dah duduk Allah beri ganjaran. Sedikit mukaddimah nak habiskan hadis tadi, dan engkau mempelajari satu bab. Sekarang kau duduk dan kau mempelajari, wahai Abu Zar, satu bab daripada ilmu. Umila bihi aw lam yu'mal, sama ada kamu mengamal atau tidak ilmu tersebut, maka itu lebih baik bagimu dari kamu mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Baik, malam ni insya-Allah kita bersama-sama tuan-tuan membincangkan tajuk jiwa merdeka lah. Maknanya kita cerita tentang jiwa, kita cerita tentang merdeka. Tuan-tuan, bila saya tengok masjid kita yang begitu indah, dan tuan-tuan bersama, saya suka kalau tuan-tuan, saya nak jadikan perjalanan kita malam ni dalam ilmu ini, boleh ke kalau saya rasa saya ambil kesempatan kita baca doa bersama-sama apabila ada ruang-ruang dan tempat dia. Maknanya saya baca dan kita ikut ramai-ramai. Bukan latihan baca doa tak, memang kita minta. Kita tahu dalam hadis menyebutkan tentang fa inna lillahi ta'ala sayaratin minal malaikati yatlubuna hilaka dzikr fa idza atau alaihim haffu bihim. Kita semua percaya, Nabi kata bila kita duduk dalam majlis ilmu, ada malaikat yang dicipta oleh Allah untuk mereka yang pergi menuntut ilmu. Dan malaikat itu akan duduk bersama dengan kita. Mata saja tak nampak, tetapi malaikat itu ada. Jadi saya bercadang sambil kita berbincang pada malam ini supaya nampak rehat dan santai. Maka semua yang dikasihi sekalian, kita baca doa sama-sama agar doa kita diaminkan oleh malaikat. Itu permintaan saya yang pertama. Boleh ke tuan-tuan? Allah baik sungguh masjid ni ya. Tempat lain tak boleh tuan-tuan. Baik, insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, saya lebih suka ya, kebetulan puak macam gangguan pada perit suara ni. Boleh ke kalau saya jadikan majlis ini bukanlah satu ceramah tetapi sebuah muzakarah, perbincangan? Boleh ke? Boleh insya-Allah. Yang ketiga tuan-tuan, ini permintaan yang ketiga. Boleh ke kalau ada amal daripada satu-satu amal yang kita fikir untuk kita amalkan, maka kita terus amalkan dia dalam majlis ini juga. Ini permintaan yang ketiga. Boleh ke? Boleh ke? Allahu Akbar. Senang kan berunding orang baik. Setengah orang kadang-kadang dia kata boleh tapi dengan 5 syarat. Bila tengok syarat tak jadilah insya-Allah ya. Ni masya-Allah berunding dengan orang baik. 1, 2, 3 tuan-tuan bagi je ya. Tuan-tuan, orang baik ya, orang datang masjid ialah orang baik. Untuk orang baik, syaitan apabila orang baik nak buat baik, syaitan akan bisik dalam hati orang baik. Apakah bisikan syaitan tuan-tuan?
sebagai permulaan sebelum kita cerita tentang kemerdekaan jiwa dan segala macam yang berkaitan tentang tajuk kita. Apabila tuan-tuan yang di hadapan saya adalah orang-orang baik, dan orang baik bila niat nak buat baik, maka syaitan akan bisik kepada orang baik yang nak buat baik satu bisikan dalam hati kita. Apakah bisikan syaitan tu, tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan, macam mana dia suruh buat jahat, membangkang gitu ya. Okey. Saya kira tuan-tuan tak ada WhatsApp group majlis kita kan? Tiba-tiba seorang je wakil jawab, tak kan? Jadi semua orang bebas menjawab perbincangan ni tuan-tuan, sebab tadi yang kedua adalah ini kita jadikan muzakarah insya-Allah. Baik, saya dengar beberapa jawapan yang sangat hello, manis ya. Manis. Cuma saya nak memberi satu cadangan jawapan. Dan mungkin tuan-tuan tak perasan benda ni. Untuk orang baik, bila dia nak buat baik, ingat ya, bukan orang jahat nak buat baik. Bila orang baik, saya yakin di hadapan saya adalah orang-orang baik. Sebab kalau tak baik, bukan di sini tempat kita bertemu. Orang baik bila rasa nak buat baik, ingat, syaitan tidak pernah akan suruh kita jangan buat baik. Ya, syaitan tak akan bisik pada kita jangan buat baik. Tuan-tuan, syaitan tak akan bisik. Maka apa yang syaitan bisik? Apa yang syaitan bisik? Baik, syaitan akan bisik buat baik. Mungkin tuan-tuan tak perasan, syaitan akan bisik pada orang nak buat baik adalah buat baik. Tuan-tuan macam tak percaya kat saya dah. Ayalah, sebab tuan-tuan pun tak pernah kontak syaitan kan? Baik, sekali lagi tuan-tuan, sebab benda ini kita kena sedar bahawa, saya ulang sekali lagi, orang baik apabila rasa nak buat baik, maka syaitan akan bisik dalam hatinya adalah buat baik nanti. Buat baik nanti. Rasa nak buat bagus, ini kan ada dalam hadis, ini kan bukan adakah merupakan perkara yang baik, kena buat nanti. Maka syaitan akan sebut satu perkataan, bukan dia tak kata jangan buat, sebab kita orang baik akan melawan. Dengan ilmu kita, dengan kesedaran kita, kita akan bangkit melawan. Dan syaitan dia tak suka berlawan dengan orang baik, maka dia suruh buat. Bila? Nanti. Sekejap lagi kita rasa nak buat, ya buat nanti. Esok rasa nak buat, ya buat nanti. Bila kita buat? Sama je kata jangan buat. Sebab tu malam ni insya-Allah tuan-tuan bersama tak dengan saya, insya-Allah dalam jiwa yang merdeka ni tuan-tuan, apabila syaitan bisik dalam hati buat nanti, adakah kita nak ikut syaitan atau kita nak ikut siapa? Adakah kita nak buat sekarang atau nanti? Baik, ramai di sini yang pakai Nike ya. Don't say Nike, say Nike. Pakai Nike. Dia punya apa tu dia panggil apa? Dia punya apa tu? Dia punya apa tu dia panggil? Tagline dia apa? Just do it. Untuk baik, not just do it. Just do it now. Kalau kita just do it, syaitan akan kata, ya bagus, just do it later. Just do it, but not now. Baik, hari ini insya-Allah semua yang dikasih sekalian, tuan-tuan boleh sama-sama insya-Allah ya. Baik, kerana saya berjanji insya-Allah kita mulakan dengan doa. Kita baca sama-sama tuan-tuan doa ini insya-Allah. Boleh ke? Sebab saya tuan-tuan pakai mask, saya tak dapat nak baca tuan-tuan punya riak muka tuan-tuan.
Sebab tu tuan-tuan sama je macam suka tak suka, okey tak okey tuan-tuan. Jadi jadi insya-Allah kita baca doa ni sama-sama. Okey, insya-Allah. Baik. Ada beberapa doa yang mungkin datang dalam kepala saya, tapi saya kira kita baca satu doa ni sama-sama insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jom kita baca doa ya. Doa ni tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Muslim, satu bab di dalam Sahih Muslim, bab kelebihan Julaibib. Ada satu bab namanya bab kelebihan Julaibib. Kisah tu agak panjang sebab ada satu kisah. Tapi yang pasti Nabi mendoakan seorang muslimah. Yang menariknya adalah setelah didoakan oleh Nabi akan doa itu, orang mendapati bahawa wanita ini hidupnya sesudah didoakan menjadi berbeza. Kerana apa? Rezeki untuknya melimpah ruah dan terdinding daripadanya bala bencana, malapetaka dan kemalangan. Jadi doa itu kita bawa ke dalam masjid kita untuk kita baca dengan harapan agar semua yang ada di sini ya Allah mendapat kelebihan dengan limpah kurnia yang melimpah ruah. Sebab saya tahu bahawa kita semua yang bertugas, yang bekerja membanting tulang mencari rezeki. Wahai Allah, sedikit yang kita usaha, gugurkanlah ya Allah melimpah ruah bagi semua yang membaca doa pada malam ini. Dan kita tahu bahawa setiap saat manusia perlukan kepada terhindar daripada bala bencana, atau saat dia jatuh, maka jangan jatuh itu bertimpa-timpa. Jadi doa ini sangat sesuai bagi mereka yang rasa nak dapat dua benda tadi, insya-Allah. Boleh insya-Allah ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh tak kuat sikit walaupun pakai mask? Sebab bila pakai mask suara tu dia berpusing-pusing. Tuan-tuan boleh tengok dalam riwayat ya, dalam Imam Ibn Hajar Asqalani menyebutkan, mensyarahkan tentang hadis, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Maka dia kata doa ataupun zikir terbagi dua. Satu, kita baca seorang, itu kena perlahan. Tetapi kalau kita ramai, kita boleh angkat sedikit suara kita. Jadi sebab kita ramai pada malam ni, dan yakinlah tuan-tuan, kalau kita baca seorang dalam kereta atau rumah pada tahajud malam ni, dia tak sama baca ramai. Sebab bila ramai, Masya Allah, ada orang-orang soleh yang baca sama-sama dan diaminkan oleh malaikat. Kita ambil kelebihan tu, maka kita minta sungguh-sungguh. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, jangan tuan-tuan kata, oh ni latihan doa ke, kami dah dewasa sangat. Tak tuan-tuan, ambil kesempatan kita minta pada Allah, dan Allah nak dengar kita sekarang. Apatah lagi di antara maghrib dan isyak, di bawah kubah bumbung rumah Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi menjadi asbab semoga dengan doa kita pada malam ini kehidupan kita insya-Allah akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami minta, Dia yang memberi, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, ramai yang marah kan? Kena angkat tangan daripada tadi dah ni ya. Oh sabar tuan-tuan ya, benda boleh berunding, buat apa kita kelahi kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subba, sadba ya, subba, sadba, subba alaina al-khaira sabban sabba wala taj'al aishana kaddan kadda. Kita minta dua kali lagi boleh insya-Allah. Allahumma subba alaina al-khaira, bermaksud hai Allah engkau tuang, beri, limpah kepada kami al-khair, kebaikan, sabban sabba, limpahan yang melimpah ruah. Dan janganlah engkau jadikan kami, hidup kami ni ya Allah, kaddan kadda, bila mana jatuh down, maka dia bertimpa-timpa susah. Orang tua kata sudah jatuh di tipe tangga, maknanya membayangkan siri jatuh yang tak bangkit-bangkit. Itu doa yang kita minta malam ni sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subba alaina al-khaira sabban sabba wala taj'al aishana kaddan kadda. Dah dua satu. Okey, satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subba alaina al-khaira sabban sabba wala taj'al aishana kaddan kadda. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi tuan-tuan, saya bermohon pada Allah bagi yang membaca doa tadi, wahai Allah, apa kira dengarlah dari kami ya Allah. Kami mengakui kelemahan kami ya Allah. Tiada Tuhan untuk kami merayu mengadu melainkan hanya pada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami nak di atas hidup yang sementara ini Engkau curahkan kami kebaikan yang melimpah ruah. Jauhkan, hindarkan, bentengkan, dindingkan ya Allah sebarang perkara yang tak baik daripada menimpa kami dan keluarga kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Semua yang dikasih sekalian, malam ni insya-Allah ya, sebab insya-Allah kita nanti azan, lepas azan kata pihak masjid boleh buat masa tambahan. Sebab walaupun nama ceramah perdana ke? Ya, tapi ceramah perdana di waktu maghrib, bila habis maghrib habislah ceramah kita tuan-tuan. Ya, itu berita baiknya. Kalau ceramah ni bermula waktu isyak tuan-tuan, biasanya sahur baru habis. Jadi pihak masjid dia takut tuan-tuan, terutama yang nak balik kerja kan, dah mula panik. Ya Allah, biar betul ceramah sampai sahur. Tak tuan-tuan, maknanya kalau lepas azan nanti pun ada waktu tambahan, biasanya tak panjang mana. Baik, semua yang dikasih sekalian, pertama sekali bila kita nak sebut jiwa merdeka ya, pertama sekali marilah semua yang saya kasih sekalian, kita mulakan yang dalam masjid ni, terlebih dahulu kita sentuh jiwa kita dengan syukur pada Allah kerana jadikan kita sebagai seorang Muslim. Marilah kita mulakan apapun dengan kita syukur pada Allah kerana kita jadi seorang Muslim. Kenapa tuan-tuan? Sebab saya tak tahu kenapa saya dan juga mungkin tuan-tuan, andai ada seorang lelaki di sebelah ini yang nama lelaki tersebut adalah Umar ibn al-Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Razzah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir al-Quraishi al-Adawi. Nama Sayyidina Umar dalam IC dia tuan-tuan. Nombor saya tak ingat, nanti saya cek insya-Allah. Sekiranya Sayyidina Umar duduk bersama dengan kita tuan-tuan, terlebih dahulu sebelum kita tengok Sayyidina Umar sekarang, kita dengar apa kata ketika Sayyidina Umar berjalan di hadapan Nabi bersama dengan Jibril, dan Nabi berkata kepada Jibril, ya Jibril, sifli hasanati Umar. Ya Jibril, sifli hasanati Umar. Jibril, boleh tak apa kira kau ceritakan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada Umar? Semua yang dikasih sekalian, saya suka sebut ini sebab kata Ibnu Abbas, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Tatkala kita mula menyebut nama orang soleh, hujan rahmat telah turun kepada kita. Maka kata Ibnu Abbas, aku suka untuk bercakap tentang Umar, menyebut tentangnya, rahmat Allah telah turun. Sekarang Nabi tanya pada Jibril, ceritakan kepadaku tentang kebaikan Jibril, tentang kebaikan Umar wahai Jibril. Apa jawapan Jibril? Ya Rasulullah, law kana al-bahr, law kana al-bahru midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha ya Rasulullah. Andai lautan itu menjadi dakwat, pepohonan yang ada menjadi pen untuk aku ambil dan menulis kebaikan Umar, aku tak mampu sebab kebaikan Umar lebih banyak daripada itu wahai Rasulullah. Kita belajar daripada orang yang kata Jibril, lautan itu menjadi dakwat untuk tulis kebaikan. Kering lautan, kebaikannya masih banyak lagi. Compare tu saya lah tuan-tuan, agak-agaknya lah ya. Kalau Nabi tanya Jibril, sifli hasanati dzirramli,
Tuan-tuan bisa tengok buku 35. Buku 35 yang kecil tu, satu muka surat pun tak habis. Tetapi apa beza mungkin kita dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ni tuan-tuan, seandainya dia ada dengan kita, kita akan nampak satu karakter yang ketara. Apa dia? Seorang lelaki yang sentiasa kelihatan air mata bergenang pada kelopak matanya. Seorang lelaki yang kelihatan sentiasa bergenang air mata pada kelopak matanya, dan dapati seorang lelaki yang tunduk dan menangis teresak-esak. Orang ketika dia jadi Amirul Mukminin, orang bertanya kepadanya, ma yubkika ya Amirul Mukminin, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Apakah yang menyebabkan engkau sering kelihatan bergenang air mata pada kelopak matamu, kemudian kelihatan kamu tunduk dan bergoncang bahumu, dan kemudian dengar bunyi esak tangis? Semua yang dikasih sekalian, apa kata Sayyidina Umar? Aku terlampau bersyukur pada Allah kerana Allah beri aku hidayah. Aku terlampau bersyukur pada Allah kerana Allah beriku hidayah, menjadikan aku seorang Muslim, menjadikan aku seorang yang tunduk pada Allah. Tuan-tuan, apa yang Allah beri pada Umar, itu Allah beri pada kita. Saya ulang sekali lagi, apa yang hidayah yang Allah beri pada Umar, itulah hidayah yang Allah beri pada kita. Tetapi Umar sambutnya dengan tangisan kerana terlampau berterima kasih kepada Allah. Tetapi kita rasa biasa je kan? Iyalah syukurlah. Ya, syukur. Dalam bahasa Melayu ni tuan-tuan, kalau syukur tu biasanya kita kata syukur juga. Iyalah, takkan tak syukur. Tetapi syukur yang tak menyebabkan kita menangis kerana berterima kasih pada Allah. Saya yakin tuan-tuan, kalau kita sekarang tengah ada masalah kewangan, saya yakin sekarang tengah masalah kewangan tuan-tuan, tuk-tuk keluar masjid ni, tiba-tiba seorang jutawan tak tahu bagi mana, dia tengok kita, dia tahu kita ada masalah, dia bagi kita lebih kurang dalam 50,000 tuan-tuan. Apa yang berlaku pada kita? Saya yakin dia pegang duit tu, dia menangis sebab dapat 50,000. Tuan-tuan, Islam kita 50,000 ke harga dia? Islam yang kita ada ni, adakah 50,000? Jauh lebih mahal. Tetapi siapa yang menangis dan menghargainya? Sebab tu yang menjadikan menangis adalah jiwa. Saya teringat satu kisah tuan-tuan, ya, kalaulah kita kutlah lama sangat lah, so klasik lah Sayyidina Umar ni tuan-tuan. Saya tengok dalam ni nak cerita jiwa, nanti kita cerita merdeka Ustaz ya. Nanti saya takut Ustaz Akhir ni marah saya. Dia kata, Ustaz, ana panggil Ustaz ni untuk cerita jiwa merdeka. Ni duk tengok doa-doa dah macam ni, merdeka belum masuk lagi. Allahu Akbar Ustaz, seandainya tak terberia sangat masuk merdeka Ustaz, tahun depan ada 31 Ogos panjang umur Ustaz, insya-Allah kita cerita lagi. Itu berapa tawaran dia, jangan jangan tertekan, ya Allah nak kena panggil lagi tahun depan. Dah doa tuan-tuan. Baik. Di mana tadi? Di mana tuan-tuan? Allahu Akbar. Akhir. Siapa yang duduk di kursi ni, ya, walaupun belakang macam gamers tuan-tuan, ya, tapi ceramah sebenarnya. Ya, siapa yang duduk di kursi ni tuan-tuan, antara benda yang paling indah dalam hidup ialah bila ceramah tanya di mana tadi, dan tuan-tuan boleh follow, ya Allah, itulah keseronokan tidur malam ni lena insya-Allah. Kalau saya lost tadi tuan-tuan, saya tanya kat mana kita, dan tuan-tuan jawab terpulanglah. Tuan-tuan, eloklah saya berhenti tuan-tuan, tak payah tunggu azan pun tak apa. Saya ambil satu kisah tuan-tuan, saya nak ambil satu kisah sebab nak cerita jiwa. Kita cakap soal jiwa tuan-tuan. Kalau jiwa tidak okey, letaklah merdeka ke apa pun, dia tak ada apa-apa pun. Hatta saya katakan nikmat yang paling besar itu pun jiwa tak rasa apa pun. Menunjukkan bahawa jiwa kita itu, kita tanya merdeka ke atau tidak. Bila kita dapat jawapan tentang jiwa merdeka atau tidak, barulah merdeka yang orang sebut, yang kita nak bincang insya-Allah ada nilai dan ada harga dan ada erti insya-Allah bagi kehidupan kita semua. Ada satu kisah ni tuan-tuan, saya nak ringkaskan sajalah ya. Saya jumpa dalam YouTube. Dia
Dia ni PhD dalam teologi agamanya. So kita tak cerita lah agama apa. Ni cerita di Amerika, tuan-tuan. So apabila dia habis tentulah dengan kepandaian dia dizonkan beberapa rumah ibadat dia, maka dia jaga rumah ibadat itu. Itu je saya nak cerita. Cuma dia tak sedar satu benda berlaku. Apa dia, tuan-tuan? Dia tak sedar rupanya dia rasa ada seorang orang Arab yang di universiti, dia rasa tertarik sebab dia rasa dia ni ada prinsip. Saya tak tahu, itu je dia cakap. Macam lelaki ini, orang Arab ni pada dia menarik dan dia rasa suka nak dekat, dan tak lama mereka jadi kawan. Ringkas cerita, tanpa dia sedar, kawan jadi kawan pada kawan jadi kawan pada kawan, akhirnya semua kawan dia orang Islam. Katalah jomlah kita panggil buat barbecue, tengok kawan-kawan, tak sedar tengok, ni orang Islam, semua kawan baik dia orang Islam. Baik, semua yang dikasih lain. Tetapi kerana dia itu PhD dalam agama dia, maknanya mahir sangat dalam bidang agama dia, maka dia kata bahawa dia adalah seorang penganut agamanya yang toleransi. Dia boleh berkawan dengan orang Islam, tetapi dia tetap dengan pegangan agama dan dia yakin dengan agama dia, dan dia rasa tak ada masalah. Tapi oleh kerana kawan, ini pengaruh kawan, sebab tu kawan ni penting sangat. Jadi akhirnya dia tengok orang tu solat, jadi dia terasa dalam hati dia, apa istimewanya solat. Perlahan-lahan dia cari buku solat. Dia tengok dia orang ni selalu tengok masa-masa kosong, bukan layan mungkin IG, TikTok, whatever, tapi banyak baca Quran. Saya jadi tengok apa istimewanya Quran. Sampailah dia pun jadi tabiat, sebab dia jadi mirroring, jadi mirror, jadi macam orang tu macam tu, dia macam tu. Tetapi dia tetap prinsip dia sama, tuan-tuan. Saya pergi kepada sedikit progress. Oleh kerana satu hari dia dengan cara dia, dan kemudian dia pegang buku Islam, dimakan di satu kedai makan, dan kemudian yang menjaga tu kemudian orang Islam yang jaga yang melayan tu orang Islam, tapi perempuan. Dan perempuan ni tengok dia, istilah kita tu celupalah, maknanya dia tanya soalan, are you Muslim? Tengok gaya macam Islam ke tak? Baik, dia cerita bila tanya pada dia, sebab dia agama dia, so bila dia disogok dengan soalan itu, dia mari marah. Tetapi orang terpelajar macam tuan-tuan, kadang-kadang kita pun cepat fikir kan, apa benda kita nak marah? Orang tanya je kot. Mungkin orang tak cerdik, memang berlarut-larut daripada benda kecil berkelahi sampai sebulan. Tapi dia tersedar, why not just you explain kat dia? Selepas daripada itu, tuan-tuan, kalau orang tanya dia soalan, dia akan terangkan. Problemnya adalah, tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, pernah tak berlaku dalam hidup, kadang-kadang orang nak tanya tu pendek je, tapi kita kena terang supaya bagi faham. Jadi dia kena terang sebenarnya macam ni, kat sana, kat sini, saya ni sebenarnya. Jadi itulah setiap kali kalau orang tanya dia, are you Muslim? Maka dia punya explanation dia tu panjang. Sampailah dia harap orang tu faham yang dia adalah tetap dengan agama dia dan tidak Islam, tapi dia panjang. Ringkas lagi, sebab itu ada dalam YouTube, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan tengok sekarang, sebab kalau tengok sekarang, tuan-tuan, ada sale Lazada. Jadi lepas ni tuan-tuan tak dengar dah cakap saya, tuan-tuan terlompat ke sale yang datang ketika berapa saat dia keluar tu, tuan-tuan. Baik, saya nak sambung. Maka satu hari kawan dia ajak beri bantuan ke Syria. So dia follow, dia sebagai bantuan, dia pun ikut sampai ke Syria. Dan problemnya, tuan-tuan, komunikasi. Bila kita pergi ke Arab, tuan-tuan, yang paling mudah cakap apa? Naam, la. Naam, la. Tak faham apa? Naam, ataupun la. Naam, la. Maka dia pun beri bantuan sama-sama. Di celah-celah khemah itu, nak jadi ceritanya, ada seorang lelaki Arab ni tengok dia dan tanya soalan, anta Muslim?
Oleh kerana dia tak macam biasa yang boleh terang panjang, dia sekarang hanya boleh kena jawab na'am atau la je. Dan dia pilih nak jawab na'am. Tiba-tiba saat dia sebut na'am, rasa dalam hati dia satu rasa dingin yang bersangatan. Hanya kata na'am, hal anta muslim, dia kata na'am. Dia kata na'am saja tuan-tuan, dia tak sangka tiba-tiba datang bahawa rasa kenapa rasa dingin. Dia tak mampu, dia masuk dalam khemah, dia menangis. Dia tak tahu kenapa dia menangis, tetapi satu rasa puas yang dia tak pernah rasa selama ini. Dia tak pernah experience satu rasa puas yang bersangatan, tetapi sebut na'am ana muslim, ya aku Islam. Dan kepuasan itu dia tak nak lepas, dia tak nak tercabut. Di khemah itulah dia panggil sahabat dia, tolong syahadahkan aku. Dan diucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jiwa kita ni tuan-tuan, dengan Tuhan kita selalu deny, kita selalu menolak, tak nak patuh. Kita punya kebijaksanaan yang kadang-kadang kita buat, tetapi akhirnya kita menolak menerima Allah Subhanahu wa taala. Rupanya tuan-tuan, jiwa ni tuan-tuan dengan Allah, ya, jiwa dengan Allah saat dibuka untuk kita. Semua yang saya kasih sekalian, kita dah masuk waktu Isyak. Macam kita sembang tadi sebelum masuk Isyak, bila masuk saja Isyak maknanya kuliah ni dah berakhir, kecuali saya kena minta keizinan baru daripada tuan-tuan untuk saya lanjutkan sedikit. Yang kalau tuan-tuan kata ya, maka saya lanjutkan, tapi kalau tak mengapa, kita berhenti di sini. Ya, lanjutkan sedikit. Terima kasih. Tapi orang belakang okey ke tak? Orang belakang pun kata okey, alhamdulillah. Muslimah kita tak nampak langsung kan, tak tahu dia okey ke tak okey. Oh, dia ikut suami dia, alhamdulillah. Isteri solehah tuan-tuan, insya-Allah. Baik, yang ni betul-betul saya tak ingat kat mana kita berhenti tadi. Ya, dia tadi masuk Islam. Baik, alhamdulillah. Saya bawa gambaran tentang jiwa tuan-tuan, ya, tentang jiwa. Dan sebab itu kita bila bercakap tentang merdeka, ya, bila tentang merdeka, Imam Al-Ghazali bila kata tentang jiwa, sebab jiwa ataupun roh ni disebut sebagai latifah rabbaniyah. Latifah rabbaniyah. Dan di dalam latifah rabbaniyah itu adalah ada fungsi-fungsi yang di sana bila berfikir maka diletakkan pada fungsi akal, bila berkehendak diletakkan pada fungsi nafsu, bila merasa maka diletak pada fungsi qalb ataupun hati. Jadi bila kita nak cerita tentang merdeka, semua yang saya kasih sekalian, supaya kita ini berbincang pada malam ini sesuai dengan seperti dialog di antara Nabi SAW dengan Muaz ibn Jabal, ketika Muaz ibn Jabal bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لقد سألت عن عظيم فإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. Ya, hadis itu panjang. Kemudian di celah-celah itu Nabi bertanya pula kepada Muaz, hendakkah aku khabarkan kepada engkau wahai Muaz, ra'su kulli amr wa amuduhu wa zirwatu sanamih. Berkata Muaz, qultu bala ya Rasulullah, qala ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Baik, Muaz tanya pada Nabi seperti kita pada malam ini. Pasti yang duduk pada malam ni, topik kami adalah merdeka. Kami nak merdeka ini adalah sesuai dengan kehendak engkau ya Rasulullah. Maka Nabi menyebutkan kepada kita ra'sul amr, kepala segala urusan. Dan kemudian kita bercakap tentang merdeka, maknanya kepala tentang merdeka ini adalah Islam. Maknanya supaya kita berbincang tuan-tuan, merdeka menurut pandangan Islam. Kenapa saya kata bahawa kita kena tengok perspektif itu?
sebab masing-masing ada perspektif. Contoh tuan-tuan ya, contoh yang ni saya kena minta pendapat daripada tuan-tuan. Ketika dulu kita nak dapat merdeka, kerana yang memberikan kemerdekaan ini adalah orang Inggeris. Tuan-tuan, dalam bahasa Inggeris, kemerdekaan itu, hari kemerdekaan disebut apa tuan-tuan? Apa disebut? Baik, tuan-tuan dengar tak? Maknanya daripada bahasa linguistik, dia ada message di balik linguistik. Baik, hari ini baru kita kata National Day, tetapi dulu kita menyebut setiap kali sambutan dengan Independent Day. Siapa yang bagi nama Independent Day ni tuan-tuan, dan apa kesan yang patut ada dalam hati bila kita sebut Independent Day? Tuan-tuan, dependent dan independent ni senang je. Ketika umur orang di bawah 18 tahun itu disebut sebagai dependent. Bila dia dah mula besar pandai mengurus harta, maka dia disebut independent. Maknanya apa message yang British nak bagi tahu kepada kita, kita ni dulu, maaf saya cakap tuan-tuan, maaf saya, kita ini tak pandai nak mengurus negara kita. Kita ni bodoh nak mengurus kekayaan kita. Maka ada orang yang tolong jaga kita. Dan seolah-olah setelah kita ni besar, barulah mereka berikan izin. Maka beri izin itu adalah independent. Maka sebab itu semua yang dikasih silang, saya tanya kepada kita semua, adakah memang datuk nenek kita dulu, sebelum datangnya British, sebelum datangnya Belanda, sebelum datangnya Portugis, adalah orang yang tak reti nak urus negara? Nampak tak tuan-tuan? Dia bagi dalam kepala pemikiran kita bahawa kita ni dulu tak pandai, sehingga akhirnya tuan-tuan dalam tempoh 445 tahun kita dijajah oleh pelbagai penjajah. Penjajah ini tuan-tuan, bila dia menjajah, bukan sekadar dia menyedut kekayaan yang banyak di dalam negara kita. Hari ini kita hanya tengok tumpuk-tumpuk, bukan jerawat, tetapi begitu besar tasik-tasik yang asalnya adalah tanah. Di bawah itu adalah kekayaan harta yang dipunggah keluar dan bawa ke London. Dan berapa kali kita pun baca betapa London itu pernah bankrupsi, tetapi tanah Melayu yang tolong bayar bankrupsi mereka. Adakah orang yang bayar kita itu dianggap dependent? Siapa yang dependent pada siapa sebenarnya? Tetapi tuan-tuan, penjajahan yang panjang, dia menjajah pemikiran sampai kita rasa kita tak pandai, maaf cakap, kita bodoh, kita orang duduk atas pokok, kita tak tahu. Dan yang lebih malang dari segala malang adalah kita tak tahu latar belakang kita. Bukan nak uji soalan apa tak tuan-tuan? Mari kita perasan sekejap. Kalau saya nak tanya tuan-tuan ya, sebab ujung minggu saya nak cadang melancong sikit lah tuan-tuan. Saya nak melancong ke mana negeri ni, semangat merdeka ni tuan-tuan, mana negeri yang kita kenal sebagai negeri bersejarah? Ya, Melaka ya. Nampak semua orang sebut spontan Melaka. Saya pergi ke Melaka, saya akan melawat apa tuan-tuan? Apa ikon nombor 1? A Famosa. Sejarah siapa tuan-tuan? Rupanya yang kita katakan sejarah itu bukan sejarah kita tuan-tuan. Sejarah orang yang memadam sejarah kita, sehingga kita dah anak cucu cicit ni tak tahu siapa kita dulu. Dan akhirnya kita tak percaya pada diri. Sebab penjajah, bila dia menjajah tuan-tuan, dia melumpuhkan kita punya self esteem, kita punya rasa. Sebab tu dia buang semua sekali siapa kita dulu, kehebatan orang kita dulu langsung tak ada. Sebab tu saya pernah tengok satu dokumentari, dalam satu saya tak ingat pada bila, ditanya kepada anak muda apa erti kemerdekaan dan arti penjajahan. Dikata apa tuan-tuan? Nasib baik kita dijajah oleh penjajah, yang dengan sebab itu kita dapat belajar kemodenan, yang dengan sebab itu kita dapat terdedah dengan dunia luar. For favor, mereka nak kita fikir macam tu. Kita bukan tak tahu. Tuan-tuan tengok cerita apa tu, Pirate of Caribbean. Itulah saiz kapal orang Portugis.
nak lawan dengan kapal kita 5 kali ganda jong lebih besar daripada kapal itu. Delete, kita semua tak tahu. Kekayaan kita tak tahu. Dilumpuhkan dalam hati kita sampai kita rasa kita tak ada apa-apa. Ya, orang Jepun bagi tahu kita, oh, Hang Tuah ada pergi sana. Kita pergi ke selatan Tai, jumpa telaga Hang Tuah. Jauhnya Hang Tuah pergi. Tetapi sejarah itu tuan-tuan dibakar dan dibuang. Ya, mereka mengambil, dan kita tahu dalam sejarah bagaimana mereka mengambil semua kitab-kitab tulisan kita. Bahkan kita tuan-tuan, saya berforum dengan Ustaz Muhammad Al-Amin, dia pergi untuk pertukaran lecturer ke Rusia, dan di Rusia, dalam maktabah di Rusia ada kitab tulis tangan orang Melayu sebelum Jawi. Kita telah ada kita punya, apa dipanggil tu? Dipanggil apa tu? Yang dipanggil rencong tu kan? Telah ada satu bangsa yang ada tulisan tuan-tuan. Bolehkah kita kata bangsa yang bodoh? Tetapi dia nak kita percaya, sebab penjajahan pada pemikiran dalam tempoh 400 tahun, kita baru mereka 65 tahun, dan kita masih lagi belum keluar tercungap daripada, oh, kita punya sejarah yang hebat, kita punya sejarah yang hebat. Sebab tu tuan-tuan, ni sikitlah tuan-tuan, ketika saya forum masa beberapa tahun yang sudah, masa tu cerita Mak Kilau ni tuan-tuan tak glamour lagi. Oh sorry, glamour. Dia minum coca-cola 7 ni kadang-kadang terbaku sikit tuan-tuan. Ketika itu tuan-tuan, saya ingat lagi Ustaz Maulana Helmi, dia cerita, kami tanya pada Mak Kilau, Aki, apa erti merdeka pada Aki? Persepsi tuan-tuan, British ada persepsi, supaya kita faham persepsi itu. Apa persepsi Mak Kilau? Mak Kilau apa kata apa tuan-tuan? Bagi Aki tak ada nilai apa-apa, sebab Aki satu hari pun tak pernah dijajah. Aki satu hari pun tak pernah dijajah, sebab kepala dia tak pernah tunduk kepada orang yang menjajah dia. Dia hidup sebagai seorang pejuang, dia nak mati sebagai pejuang, dan dia tak rela tanah ini orang lain menguasainya. Kita tengok pada persepsi itu, pandangan merdeka dah jadi lain. Sebab tu bila banyak pandangan kemerdekaan amat malang, kalau merdeka pun kita ikut penafsiran yang dibuat oleh penjajah, maka sebab itu itulah agenda penjajah. Sebab kalau kita malam ni dalam masjid menjadi penjajah tuan-tuan, apa yang kita nak bila kita menjajah? Oh, kuat sangat ke saya cakap? Okey, saya slowkan sikit. Kalau kita dalam masjid ni adalah penjajah, apa yang kita nak pada bumi yang kita jajah? Ya, kekayaan. Dia ikut kita, budaya, baik semua yang dikasih sekalian. Dalam minda penjajah, bila dia menjajah, dia nak menjajah kita sampai bila-bila. Itu je. Takkan dia kata ayat nak jajah you 100 tahun. No, kalau boleh sampai bila-bila. Cuma sebab bila semua orang berjuang dan dia terpaksa melepas, dia terpaksa melepaskan. Dan sebab itulah tuan-tuan, dilumpuhkan dalam jiwa ini akal dan pemikiran. Sebab tu Islam datang dengan solution. Maka solution yang diberi oleh Islam, ya, kita ambil sebab kita pun tak banyak sangat masa pada malam ni, semua yang dikasih sekalian. Maka sebab tu Islam simple, diberi pada pemikiran, diberi pada hati. Sebagai contoh, ketika utusan bertemu dengan Rustam, ya, dan sahabat Nabi SAW, dia menyebutkan apa itu pada dia bila ketika ditanya, ke mana kamu, hala tuju, apa tujuan Muhammad datang kepada kamu? Apa kata dia? Ba'athanallah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Dia kata kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia daripada mengabdikan hamba kepada hamba yang lain, kepada hamba mengabdikan kepada Tuhan segala hamba. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sebenarnya, ya, kita berada dalam rumah Allah pada malam ni tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan adalah satu manifestasi kesyukuran kita di atas kemerdekaan, dengan cara, saya suka sebab nak campur banyak tuan-tuan, saya nak buat satu je. Saya rasa dalam ramai ni mesti ada tengok cerita Mak Kilau kan?
Tuan-tuan janganlah macam saya takut pula, salah pula ni. Ya, saya pun setuju. Saya rasa 10% pun tak ada nilai sejarah dalam tu. Tetapi saya nak cerita, berulang kali dia sebut satu perkataan, tuan-tuan. Orang Islam akan menang apabila mereka, memang tuan-tuan tak tengok langsung ya Ustaz, kami ni memang berzikir ya, mana masa Ustaz dengan benda-benda lara. Tuan maafkan saya, dia sebut berulang kali, saya tak setuju, tetapi yang ni saya setuju. Apa dia? Bahawa kita hanya akan kuat, maksudnya penjajah apapun tak akan mampu menjajah kita pada saat kita ini bersatu. Okey tuan-tuan, malam ni tuan-tuan kita pun dah sampai ke malam Ustaz Khair. Semua yang saya kasih sekalian, boleh tak saya nak refresh sedikit kita sedang berada di mana? Just untuk jadi bahan sembang. Kita sedang berada di mana tuan-tuan? Di rumah Allah. Apa fungsi rumah Allah tuan-tuan? Saya nak chunking down supaya kita dapat meaning, kita dapat makna. Kita kadang-kadang menjumpai benda tetapi kita tak jumpa makna. Rumah Allah untuk ibadat. Apa ibadat dia? Solat, zikir. Solat, zikir. Itu adalah ibadat kita ya. Okey, bagi ibadat yang paling teras sekali, kita dah pergi kepada solat. Baik, solat yang paling akan ramai hari apa? Hari Jumaat. Maka solat itu terikat dengan Jumaat. Baik tuan-tuan, so kalau macam tu, rumah Allah ini tujuannya apa dia? Untuk solat dan Jumaat. Solat tuan-tuan boleh rumah masing-masing, tetapi kenapa kita dipanggil sini? Sebab nak adanya jamaah. Baik tuan-tuan, saya nak cepat saja. Semua yang dikasih sekalian, boleh tak sempena jiwa merdeka kita pada malam ni, saya nak tanya tuan-tuan, agaknya lah, kalau di zaman Nabi, apabila ada kuliah, bagaimana posisi kuliah di zaman Nabi tuan-tuan? Bagaimana cara bentuk duduk kuliah di zaman Nabi? Rapat ke tepi, rapat ke depan, ke hadapan? Oh, jadi maksudnya kita nak kena jauh ke kena rapat? Oh, kena rapat. Itu je. Kita, baik tuan-tuan, semua yang dikasih, boleh tak malam ini sempena dengan jiwa merdeka pada malam ni tuan-tuan, sebab kita nak dapat makna kekuatan umat Islam sebenarnya. Kita bincang teori itu banyak. Boleh tak tuan-tuan, malam ni saya nak ajak tuan-tuan, jom sama-sama kita cuba amalkan kekuatan umat Islam, bukan hanya pada solat tetapi pada jamaah. Dan jamaah tersebut mestilah ada sifat dan cirinya. Antara cirinya adalah bila mereka duduk, mereka akan duduk rapat-rapat sesama mereka. Malam ni tuan-tuan, saya nak jemput semua orang. Saya nak jemput semua orang. Mari sama-sama kita datang dan duduk rapat ke depan. Ya Allah. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, kita cari makna merdeka sebenar. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita cuba rapat ya. Rapat kita mesti sentuh orang lain. Itu makna rapat. Selagi tak sentuh orang lain, kita cuba pada malam ni. Syaitan tengah kata apa tuan-tuan? Syaitan tengah kata apa? Bagus, tapi nanti, bukan sekarang. Okey tuan-tuan, kita cuba. Ini bukan soft tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rapat ke tengah tuan-tuan. Kalau soft, dia rapat ikut soft. Ceramah dalam merdeka ni banyak. Gali dengan mana Ustaz Khair yang panggil tadi ni. Tuan-tuan, Allahu Akbar, Masya Allah. Saya rasa terharu dengan baik budi tuan-tuan. Baik, oleh kerana tuan-tuan dah berubah, saya pun kena berubah tuan-tuan. Jadi saya rasa
tak sedap pula nak duduk di hadapan lebih tinggi pada tuan-tuan. Biasa tuan-tuan jauh saya tak rasa bersalah, tapi bila tuan-tuan datang depan, mak saya pesan jangan duduk lebih tinggi pada orang yang kamu muliakan. Jadi saya rasa bersalah dah tuan-tuan. Apatah lagi tuan-tuan ambil gambar send kat mak saya, Masya Allah. Boleh kan? Okey tuan-tuan, boleh tak kita cuba lagi malam ni? Kita cuba lagi. Tuan-tuan puas hati tak dengan rapat kita sekarang? Boleh sini tak Haji? Kita tarik sampai sini. Deka biasa jerit kuat tapi nak bergerak Deka Okey. Tuan, siapa? Depan sikit. Mungkin orang belakang dia akan tersemangat untuk kita cuba tuan-tuan. Saya buat sebab tu saya buat di hujung tuan-tuan, supaya at least kita buat sedikit. Okey? InsyaAllah. Allahu Akbar. Okey. Tuan-tuan tak marah saya kan? Ada rasa kan? Baik. Semua yang saya kasih sekalian, sepintas lalu, katalah orang non-Muslim dia lalu dan dia tengok kita rapat macam ni tuan-tuan. Dia tengok kita rapat macam ni. Apa agaknya rasa dalam hati dia? Apa rasanya agaknya? Oh, lain macam? Apa agaknya? Apa rasa dia orang? Ya Allah, bestnya aku kat luar tak ada pun kawan yang jujur. Ya, orang luar kadang-kadang tuan-tuan dia rasa kosong sebab tak ada orang yang dirasa rapat. Kalau rapat pun ada kepentingan, tapi dalam masjid ni tuan-tuan, orang yang sebelah tuan-tuan bila dia rapat tuan-tuan tak ada kepentingan. Dan inilah persahabatan yang sebenar. Inilah persahabatan yang sebenar. Dan tuan-tuan, Nabi tidak ada institut takbir urus negara dia. Nabi mentakbir manusia di masjid. Sebab tu Nabi SAW, Nabi ajak para sahabat, Nabi ajak, cuba bayang tuan-tuan, kita nampak kecil tapi Nabi nampak besar tuan-tuan. Kenapa? Kita bukan tak biasa dengar hadis Nabi SAW kan? Nabi SAW Nabi mengajarkan kami tentang rapat ini hatta aqalna, sampai kami semua faham bahawa bila dalam majlis kena rapat, dalam solat kena, dalam saf kena rapat, hatta aqalna. Satu hari tuan-tuan, satu hari Nabi nak solat, mengimamkan solat. Nabi nak mengimamkan solat dan Nabi pun kada ayukabbira. Nabi hampir nak mengangkat takbir. Fara'a rajulan badiyan sadruhu. Nabi dapati ada seorang yang dia tu tak rapat, maknanya tak saf yang lurus. Tak rapat, maknanya ke depan tu maksudnya dia tak sama dengan orang lain. Maka Nabi berhenti daripada mengangkat takbir dan Nabi berpaling ke belakang. Tuan-tuan, marilah kita dengar dengan jiwa kita. Dengan jiwa kita. Maka Nabi berhenti daripada bertakbir dan berkata apa? La tusawwunna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina wujuhikum. Nabi kata tolonglah betul-betulkan saf kalian, atau kalau tidak Allah akan betul-betul pecahkan hati kalian. Hari ini dengan saat kita memilih untuk tak sama. Saya cakap ni buat tuan-tuan, janganlah tuan-tuan rasa LED tak tuan-tuan. Kita cakap adik-beradik, kita cakap rasa anak beranak, saudara yang rapat tuan-tuan. Sebab tu kita datang ke rumah Allah bukan hanya untuk membesarkan Allah itu nilai di sisi Allah, tapi Allah tengok sejauh mana kita peduli orang lain di sebelah kita, sejauh mana kita mesra dengan orang sebelah kita, sejauh mana kita tanya orang sebelah kita, sejauh mana kita beri senyum pada orang sebelah kita. Tuan-tuan yang saya hormati dan saya kasih sekalian, agak-agaknya tuan-tuan, kalau kita buat senyum, sapa, mesra, berbanding dia nak habis masa dia membunyi macam tu ya. Allahu Akbar ya. Dia dah set masjid kita lain tuan-tuan ya. Dia ada bunyi macam qari je tuan-tuan ya. Dia ada bunyi tapi biasa dia bunyi lampu je kan. Lagi terror. Kontak dengan guru tuan-tuan. Ini memang lagi hebat tuan-tuan. Ustaz khair ya Allah. Ini tuan-tuan, tak ada masjid boleh urus macam ni tuan-tuan. Okey, saya nak cepat kalau macam tu. So masa saya sangat sekejap. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, inilah yang Nabi nak sebenarnya. Dan bila kita praktik, kalaulah Mak Kilau sebut
hanya dengan bersatu di situ kita kuat dan kekal merdeka. Maknanya siapa yang mempraktikkan kalau kita bukan orang masjid? Tuan-tuan nak ajak agaknya orang pasar malam tu yang marilah kita rapat. Di situ letaknya tempat kesatuan umat Islam. Tak, tentulah dalam rumah Allah. Maka kan itu semua yang dikasih sekalian. Jom saya harap sangat tuan-tuan kita sebab saya ingat kita pernah pergi Mekah kan. Itu memang dah kali kedua dah Ustaz. Kita pergi Mekah tuan-tuan. Kita pergi Mekah ataupun Masjid Nabawi. Tuan-tuan perasan tak? Kita datang daripada Malaysia dan orang sebelah kita mungkin saudara kita daripada Indonesia, saudara kita daripada Bangladesh, saudara kita daripada Pakistan, saudara kita daripada Turki, saudara kita daripada Afrika. Tuan-tuan agak-agak masing-masing peduli ke tak? Tak, saya tanya je tuan-tuan. Agak-agak masing-masing peduli tak? Senyum, tanya khabar. Ya. Ada yang senyum, ada yang tak. Kan? Baik. Kenapa tuan-tuan kenapa tak senyum di sana? Sebab yang pergi masjid sana adalah datang daripada masjid-masjid di negeri orang Islam. Di masjid-masjid negeri orang Islam dah terbiasa. Saya nak sebut tuan-tuan, zaman Nabi, bezanya apa dia? Sahabat, siapa nama? Saya panggil apa? Azif, katalah Azif ya. Akhi, Azif. Zaman Nabi tuan-tuan, sahabat takkan pernah letak pandangan dia melainkan dalam hati dia ada perasaan sayang. Macam tu Nabi berjaya bentuk para sahabat. Kita takkan pandang wajah melainkan dalam hati, ya Allah aku sayangnya saudaraku, aku sayangnya saudaraku, aku sayang saudaraku. Sebab iman ni tuan-tuan dia ada buah dia. Buahnya adalah sayang. Hari ni Aziz tengok saya macam mana? Ajak ke depan tadi kan, dan kita terbiasa tuan-tuan, dan kita rasa tak salah pun. Dan akhirnya tuan-tuan, kalau kita tengok daripada atas Google Earth, seperti Allah kata pada orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Kamu nampak, wow, jamaah mereka ramai di Masjid Putra Haid. Wow, tahsabuhum jami'an, kamu nampak mereka jamaah, wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka pecah, tak rasa apa pun tuan-tuan. Dan kita okey. Dan akhirnya jadi apa pada kita tuan-tuan? Apa jadi pada kita? Jadilah kita, kata Nabi dalam hadis, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Kita akan jadi seperti makanan lazat yang dibaham oleh orang-orang yang lapar. Tuan-tuan semua yang dikasih sekalian, di penghujung ni tuan-tuan, saya ni bila saya tengok tuan-tuan, tentulah tuan-tuan berjalan ke merata dunia. Mungkin tuan-tuan pernah pergi ke satu tempat di Sevilla. Baik. Saya ingat saya datang tadi tak nampak tuan-tuan, kita punya menara tinggi ke? Menara kita ada ke? Tinggi ke? Bolehlah. Tuan-tuan, di Sevilla, menara dia tuan-tuan, muazzin nak naik ke atas, dia terpaksa naik kuda. Dalam tu ada trek kuda tuan-tuan, dalam menara dia. Dan cuba bayang bila muazzin sampai dan laungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mic ni keluar ke dalam? Nasib baik. Saya takut subuh dah, nanti ada yang sembahyang subuh tuan-tuan ya. Sebab tadi isyak, orang tertidur tak boleh kira tuan-tuan ya. Muazzin laungkan azan, 10,000 jamaah datang tuan-tuan. 10,000 jamaah datang di Cordoba tuan-tuan. Masjid Cordoba kan, masjid besar, Grand Mosque Cordoba tuan-tuan. Saya masih ingat lagi, saya bawa beberapa orang kawan saya. Saya tengok 5-6 orang hilang.
Mana 5-6 orang? Saya keluar cari, duduk di tepi tembok, di balik pokok. Mereka tak nak masuk dalam masjid. Duduk di dinding. Ni tuan-tuan, tangan tekuk pada muka dan menangis sampai bergoncang bahu. Saya pujuk, marilah kita masuk, marilah masuk. Tuan-tuan, Masjid Sevilla yang begitu hebat, hari ini dia bukan masjid, dia adalah gereja. Masjid Cordoba dia terlampau besar, ada beberapa chapel dibuat dalam tu, dan kita masuk dalam tu tak boleh solat tahiyatul masjid, apatah lagi solat fardu. Tuan-tuan semua yang dikasih sekalian, kadang-kadang kita ni rasa, alah tak apa je, saya tak peduli orang sebelah. Alah tuan-tuan, kita sedang melemahkan agama kita. Kita nak kuat, tetapi kita tak nak sedikit untuk kuatkan diri kita, iman kita dan agama kita. Last, saya pergi ke Granada dan saya lalu satu kawasan padang. Saya masih ingat yang bawa saya itu, saya ulang banyak kali kisah ni sebab setiap kali saya ulang saya akan ingat benda ni tuan-tuan. Nama dia Salim, Brother Salim. Dia jalan dengan saya, tiba-tiba dia berhenti. Dan saya kata, saya tengok kenapa dia berhenti. Dia muka orang Spain, Spanish, putih ya. Saya tengok muka dah jadi merah. Dan kemudian saya tengok dia tunduk, dia menangis. Saya kata, kenapa Salim kamu menangis? Dia kata apa dia pada saya? Dia kata, Zul, sekiranya kita berdiri di sini dan berjalan di padang ini 600 tahun yang lampau, kita kena angkat jubah macam ni tuan-tuan, kena senting seluar kita, sebab kita meranduk darah orang Islam. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, mungkin kita tak perasan, kita rasa alah siapalah orang sebelah, apa peduli sangat kita orang sebelah. Kita dengar Nabi kata la tusawwunna sufufakum aw la yakhallifanallahu baina wujuhikum. Kita dengar kata Salim, dia kata apa dia? Kita berjalan meranduk darah orang Islam, sebab seluruh padang itu darah orang Islam yang kemudian hitam, kemudian jadi pekat dan hanyir ni tuan-tuan, kerana disembelih hidup-hidup. Dan saat tersebut terpaksa randuk. Kenapa? Sebab berjalan darah sampai buku lali tuan-tuan, seluruh padang bergenang. Dan saya tengok, ya Allah, saya nampak macam warna merah dan lihat bergelimpangan jenazah orang Islam. Dan Salim sebut pada saya perkataan, akhi, dia kata, kalau saya boleh bisik ke telinga orang Islam, saya akan bisik kat telinga mereka, wahai saudara Islamku, tolonglah sayang saudaramu. Saya akan bisik ke setiap telinga orang Islam, dia kata, wahai saudaraku, tolonglah sayang saudaramu. Dan janganlah bersengketa. Kita boleh berbeza, tetapi bukan sebab untuk kita berkelahi dan bersengketa. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berbeza apa faham pun, tetapi jangan kita bersengketa dan berkelahi. Dia kata, sebab sengketa ada harga yang sangat mahal kita kena bayar. Sengketa ada harga yang sangat mahal kita kena bayar. Bila dia cakap macam tuan-tuan, saya pun menangis. Saya kata, bro, saya kata, brother, orang Islam takkan pernah faham. Orang Islam takkan pernah faham. Kita tak suka, kita cakap tak suka. Kita tak sama, kita cakap tak sama. Justru itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Marilah setelah Allah panggil orang baik-baik ke rumah Allah ini, marilah kita datang setiap kali, bukan hanya untuk kita datang menyembah Allah, tetapi nak merapat ukhuwah sesama kita. Nak merapat ukhuwah sesama kita. Cukup semua yang dikasih sekalian. Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan boleh tengok dalam Jami' Tirmizi, kata Nabi SAW daripada Ibn Umar, kata Nabi SAW, al-mu'min ya'laf wa yu'laf wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Sifat orang beriman, kata Nabi, adalah orang mesra. Dan kata Nabi, tidak ada mulia orang yang tak tahu mesra dan tak boleh dimesrai. Semua yang dikasih sekalian, boleh dah sama-sama insya-Allah kita berazamlah, azam insya-Allah. Kita dah cakap merdeka, kita dah cakap tentang agama, kita cakap jamaah, tetapi jom sekarang kita cuba buat. Setiap kali kita datang ke rumah Allah, beri senyuman yang paling manis kepada saudara kita. Kalau kita dekat, sapa dengan sebaik-baik yang mungkin. Semoga dengannya insya-Allah kita semua akan menjadi ummah yang kuat,
dan ummah yang tak boleh dijajah buat kali kedua atau ketiga, agar anak-anak dan cucu-cucu kita akan dapat hidup dengan begitu baik. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penghujung, tuan-tuan, boleh tak sama-sama kita selawat pada Nabi? Tuan-tuan mesti kata tadi tak ada pun 3 tu kan? Tak. Doa, selawat di bawah doa. Jadi saya minta selawat ni tak ada, walaupun tadi tak ada, tapi selawat bawah doa. Boleh ke? Kan saya dah dapat blanket kan? Baik. Baik, jom kita selawat sama-sama. Boleh ke ni ya Allah? Kita cuba praktis mesra kan? Boleh kan? Okey. Kita akan selawat pada siapa? Just refresh. Kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashcub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarukh bin Raghu bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Irfahsha bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Akhnukh bin Yad bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam alaihi salam. Kita akan sama selawat pada Nabi sebab kita nak merdeka kita, ya. Ada di sini pelbagai peringkat lapisan, ada anak-anak muda, ada orang yang dah dewasa dan matang. Mari kita bersatu tenaga, insya-Allah kita ingat untuk sama-sama kita selawat pada Nabi dengan penuh kasih sayang. Boleh insya-Allah? Sebab kita nak mesra tadi tuan-tuan. Boleh ke ni? Saya tak dengar daripada belah sini. Boleh ke? Oh, masya-Allah. Baik. Cuma tengok sahabat saya dah mula marah dah. Ada satu lagi permintaan sebelum selawat. Boleh? Baik, tuan-tuan. Sebab kita nak praktik apa yang Nabi suruh dalam bentuk mesra tadi. Boleh tak tuan-tuan? Sebab ini saya kira dah SOP sekarang agak longgar sikit kan? Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan tolong just pegang tangan orang sebelah kanan dan kiri. Muslimah tak pegang pun? Oh, dia pegang ke? Muslimah pegang ke? Oh, tak pegang. Semua orang pegang ke? Allahu Akbar. Tuan-tuan, sedar atau tak, mungkin orang yang kita pegang tangan itulah yang nanti akan mandikan jenazah kita. Tuan-tuan, sekarang kita hidup mungkin kita sombong tuan-tuan, tapi ingat satu masa nanti saat kita tak mampu nak gerakkan tangan, mungkin tangan inilah yang akan mandikan kita tuan-tuan. Saat tuan-tuan kita nak angkat tangan dan minta pada Allah, ya Allah ampun dosaku, mulut ni dah terkunci tuan-tuan, tangan itulah dan mulut itulah yang baca doa untuk kita tuan-tuan. Sebab tu tolong hargai ahli jamaah, tolong sayang tuan-tuan, just pegang je, just pegang je. Ya, kalau kita tengok zaman Nabi, Masya Allah, ya, bagaimana ukhuwah, kita nak latih je malam ni tuan-tuan. Sembang merdeka dah, sembang dah. Tetapi satu benda yang Nabi buat, kita cuba buat insya-Allah. Kita pegang insya-Allah, ya, dengan penuh kasih sayang. Okey, semua dah tengok. Okey, alhamdulillah ji, Masya-Allah tuan. Ya. Tak apa nampak kan? Baik, jom kita selawat sama-sama, dan sambil selawat tuan-tuan, saya doa pada Allah. Maksudnya kita doa pada Allah, ya Allah campakkanlah dalam hati ini, ya Allah, rasa sayang pada saudara kami seperti mana Engkau pernah campakkan dalam hati orang Ansar dan Muhajirin. Campakkanlah ya Allah rasa sayang ini, ya Allah, seperti mana Engkau pernah campak pada orang Ansar dan orang-orang Muhajirin, ya. Dan akhirnya kita menjadi kuat. Amin ya rabbal alamin. Jom bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Baik, semua yang dikasihi sekalian, semoga ukhuwah kita berterusan. Malam ni kita nak jadi orang yang mengekalkan ukhuwah dan kasih sayang selama-lamanya, amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa terima kasih. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Pertama, terima kasih kerana tuan-tuan sangat supportif, walaupun kadang-kadang dalam hati itu tak berapa setuju lagi kan, tetapi sebab tuan-tuan sangat matang dari sudut emosional. Sebab orang yang matang emosional, dia tahu bagaimana meraihkan orang lain. Dan saya dapati bahawa semua orang berada pada tahap kematangan emosional yang sangat hebat, alhamdulillah. Dan juga terima kasih. Yang kedua, tuan-tuan, ampun maaf daripada saya. Ya, saya hamba Allah yang sangat fakir ini memohon kemaafan perkataan saya, akhlak saya, mungkin gurauan saya yang sangat menyinggung perasaan, maka saya dengan penuh rendah diri memohon kemaafan. Bolehkah memberikan kemaafan kepada saya? Ustaz, mana Ustaz Khair? 2/3 je Ustaz bagi kemaafan. 2/3 je nampak bagi kemaafan. Oh, 100%, terima kasih. Last, tuan-tuan rasa tak malam ni kita buat satu ibadah? Tuan-tuan ada rasa tak macam kita buat satu ibadah kepada Allah? Tak, saya nak tanya jelas ya tuan-tuan. Tolong jawab dengan cepat supaya saya bagi salam. Tuan-tuan tak jawab ni, oh nak cepat ni, cepat sikit ni. Tuan-tuan dah rasa bahawa ini adalah ibadah? Baik, kalaulah memang kita rasa ni ibadah, boleh tak tuan-tuan, saya nak minta satu je. Ya Allah, jadikanlah ini hadiah daripada kami anak buat ayah dan ibu kami. Tuan-tuan, jadikanlah ini ya Allah hadiah daripada seorang anak. Ya Allah, hadiahkanlah pahalanya kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Tuan-tuan, sebab mungkin mak ayah kita di alam kubur, dan doa kita, apa yang kita lakukan kebaikan, kita harap bantu mereka. Sebab tuan-tuan, kita tak pernah mampu balas jasa seorang manusia yang tumpahkan darahnya untuk lahirkan saya sampai saya boleh berdiri pada hari ini. Setitis darah, kesakitan yang ditanggung saat nak lahirkan saya tak pernah mampu membalasnya. Ya, manusia yang saya panggil ayah yang tak tahu berapa banyak peluh yang mengalir untuk besarkan kita. Saya harap tuan-tuan, jadikanlah ya Allah, kita doa ya, ini adalah pahala yang kami minta sampai, dan berikanlah, hadiahkanlah kepada mak dan ibu kami ya Allah, ayah dan ibu kami ya Allah. Wahai Allah, kami berdoa kepadamu ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang engkau ya Allah, dan berpisah kami sebentar nanti, berpisah orang-orang yang terjaga dan terpelihara ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya ya Allah, kami mohon agar berikan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Kami keluar membanting tulang mencari rezeki, jadikan rezeki itu halal untuk kami ya Allah, dan jadilah amal ini amal yang engkau terima ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah setiap nama yang hadir dalam majlis ini ya Allah, yang mendadah tangan pada saat ini ya Allah, tertulis namanya sebagai penghuni syurga ya Allah. Jangan ada walau seorang ya Allah tiba-tiba namanya terpahat di pintu neraka jahanam ya Allah. Kami tak nak ya Allah telinga kami saat berdiri dan Allah tetapkan dia adalah penghuni neraka, dan pada saat tersebut mula keluar malaikat dengan gemerencing rantai yang sangat menyakitkan, dibelenggu dan diheret dan menjerit. Ya Allah, janganlah itu kami ya Allah, janganlah orang yang kami sayang ya Allah.
kerana kami tak pernah ya Allah mampu saat dibuka pintu neraka, gerumannya memecahkan gegendang telinga, janganlah ya Allah kami mendengar dan mengalami pengalaman-pengalaman itu. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Ada di kalangan kami dalam majlis ini ya Allah yang berhadapan dengan satu masalah berat, ya Allah tolonglah lepaskan masalahnya ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang berhadapan dengan sakit, ya Allah Engkau syafi, sembuhkanlah dia ya Allah. Ada di kalangan kami yang mana bersengketa dan krisis dengan pasangan kami ya Allah, satukanlah hati kami dan mereka ya Allah. Wahai Tuhan kami, ada di kalangan kami yang anak-anak telah jauh daripada kami menangis di malam hari merindui mereka, datangkan dan pulangkanlah mereka buat kami agar kami gembira ya Allah. Wahai Tuhan kami, satukanlah hati jamaah di masjid ini ya Allah dengan ikatan kasih sayang yang sebenar. Sekali lagi seperti mana Engkau pernah menyatukan golongan Ansar dan Muhajirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa tadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.